Program Moh Kenai Perak ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Perak. Bandar Diraja, tempat lahir labu sayung. Isi air sejuk, tahan sampai gua tempurung. Kalau rasa laju, laju, buaiku laju, pohon beringin, tegaknya tinggi, kalau rendah menyapu bumi. Tepak derian di atas, mintalah derian jatuh berdabap. Terkejut teman, hui, nasib baik tak entak kepala. Hei dia ni, hei tengok. Durian muda tu. Durian dah luar. Saya sekarang memang tengah mengidam nak makan durian ni. Oh, rezeki namanya. Oh, rezeki. Jangan tak tahu, ini durian berkualiti tinggi dari Pengkalan Hulu. Hui, berkualiti tinggi. Tapi kan memang ramai orang cakap durian Pengkalan Hulu ni memang sedap. Tapi ya ke? Apa perbezaan dia lagi? Jangan tak tahu. 20,000 ekar dibuka untuk menanam durian berkualiti tinggi. Ada duri hitam, ada musang king, ada musang janggut. Tak ada. Oh, tak ada. Kalau macam tu apa lagi ni? Bau pun dah... harum baunya. Bayangkanlah 20,000 ekar akan dibuka nanti. Belakang rumah, depan chalet pun Nema tanam. Itulah pasal. Ya. Jadi, mailah buka sekarang. Mana boleh. Tengoklah dulu pokok-pokoknya. Mohonlah. Kalau macam tu, mohonlah kita. Mana sini sikit. Daerah Hulu Perak terletak di timur laut negeri Perak bersebelahan dengan Kelantan di timur, manakala di utara pula daerah Baling di Kedah. Di selatan ialah Kuala Kangsar dan Hulu Perak bersempadan dengan Betong, Thailand di Pengkalan Hulu. Yang pasti, fokus lensa kami episod ini adalah Pengkalan Hulu. Kalau di Pengkalan Hulu, ia bersempadan dengan Thailand dan ia adalah tumpuan orang ramai membeli belah di kedua-dua belah sempadan setiap hari. Masyarakat di sini bebas untuk keluar masuk ke Betong dan juga ke Baling. Di sini juga terdapat kompleks zon bebas cukai. Ini rahsia yang masih belum didedahkan kepada yang minat membeli belah barangan bebas cukai sebab ramai yang tak tahu. Dah sampai ke Pengkalan Hulu, wajiblah ke Gua Gendang. Gua Gendang terletak kira-kira 6 km dari Pekan Pengkalan Hulu. Ia dikelilingi keaslian hutan hujan tropika. Gua Gendang adalah sebuah gua yang bersejarah kerana pernah digunakan sebagai lokasi persembunyian pengganas komunis ketika zaman darurat kira-kira 50 tahun dulu. Kem rekreasi Gua Gendang pula dibangunkan oleh Majlis Daerah Pengkalan Hulu sebagai tempat penginapan dan usaha mewujudkan suasana seolah-olah sebuah perkampungan penuh kedamaian. Apa yang lebih mengagumkan adalah kewujudan sebatang sungai yang mengalir di bawah gua kira-kira 100 meter dari kem rekreasi Gua Gendang, menampilkan keajaiban ciptaan Tuhan. Di sini juga, sesudah badan kami kuyup meredah sungai di Gua Gendang, santapan pertama kami lauk pauk kampung dimakan bersama nasi dimasak dalam buluh. Tak pernah tengok ni. Apa pun, kita saksikan video berikut. Di Hulu Perak ada sebuah lombong biji timah yang sudah berusia lebih 100 tahun iaitu Lombong Biji Timah Rahman Hidrolik.
Lombong ni mengendalikan perlombongan biji timah batuan keras yang terbesar di Malaysia dan mula beroperasi pada tahun 1907 dan ia kini menyumbang 60% keperluan biji timah di negara ni. Kini ia dikendalikan oleh syarikat Malaysia iaitu Malaysia Smelting Corporation sejak tahun 2004 selepas pelbagai episod sejarah berkaitan lombong berkenaan. Lombong ramai hidrolik ni seperti yang pun tahulah, kita dah bermula daripada 1800 lagi. Tahun 1800 tu ialah zaman Kerajaan Reman sampai ke tahun 1907. Waktu itu British telah mengadakan satu company yang nama dia Rahman Hidrolik Tinsinan Berhad. Jadi daripada zaman tu sampai sekarang ni lebih kurang 113 tahun lah. Jadi lombong ni memang lama. Menurut pengarah eksekutif Encik Mazlan Zam, pada sekitar tahun 1900, pihak British dengan urusan bersama Kerajaan Reman telah melombong di lombong berkenaan dari tahun 1907. Banyak syarikat melakukan perlombongan di sini, tapi di keadaan ekonomi dan banyak syarikat mungkin gulung tikar, syarikat Malaysia Smelting Corporation membida untuk melombong di kawasan itu. Sejarah lombong ni juga banyak berkaitan dengan Kerajaan Reman kerana sebahagian besar pendapatan Kerajaan Reman adalah hasil daripada lombong berkenaan. Kami juga bertuah kerana berpeluang bertentang mata dengan cucu keturunan Raja Reman, Raja Fatimah Wati Tuan Syed Ngalam Alwi. Tok Kak Wati ni seorang yang penyayang. Lepas tu orangnya pemurah. Dia suka maksud ke pemurah tu suka bagi jumpa anak-anak yatim, macam itulah amal kebajikan. Dia rajin lah, dia tinggi. Lepas tu dia ni orangnya suka senyum. Untuk memelihara sejarah Raja Reman, di Pegalan Hulu ada galeri Raja Reman yang diwujudkan oleh Raja Fatimah Wati atas usahanya sendiri. Betul lah. Cara buka durian. Tambah lagi ada berapa biji dia saya dah makan ni. Oh, sedap. Oh, sedapnya. Lembut dah isi dia. Oh, sedap sungguh. Bau pun. Sedap sungguh. Kau ni cakap bahasa apa ni? Bahasa Greek ya. Bahasa Greek? Oh, Hulu. Dia macam ala-ala macam Thailand sikit eh? Ini bahasa Patani. Patani. Janganlah macam tu sekali. Bukan, salah. Sorry lah sebab baru nak belajar kan. Ni nak cerita pasal durian ni. Oi, jangan tak tahu. Genong ni. Busuk. Busuk apa? Sedap osam berbau durian. Aduh, nak sendawa. La ilaha illallah. Tutup sikit mulut tu. Kenapa? Ketuk pula. Ketuk? Siapa ketuk? Aku. Kau mana dok makan durian beriang-riang. Aduh. Balik cerita tadi. Nak cerita ni, ada seorang tu, dia pegawai eksekutif. Oh, eksekutif. Eksekutif lah. Eksekutif okey ya. Dari Sain Dabi. Berhenti kerja kerana nak pergi tanam durian. Oh, bukan berhenti kerja sebab ketuk. Pula. Dia ni. Bukan. Nanyaklah semua orang ketuk kena berhenti kerja. Jadi dia tanam durian. Bayangkan bulan 7, 8, 9 kalau musim
Kedamah gitu orang berkata. Gapo kedamah pula yang gitu? Orang berkata bukan kedai durian. Ni toke durian banyak duit nak pergi beli mah. Begini ni pakai mah ni sampai sini ni. Oh, sampai gini? Cantik. Lagi mana ni? Nak pergi tanah durian. Oh, dia ni tak sabar. Tengah malam ni bang tanah durian. Okeylah tu dengar dapat duit banyak. Tapi betul lah kan? Durian sini sedap, ramai permintaan kan. Macam saya ni dah berapa riung dah makan ni. Apa bunyi macam bau budu Kelantan tu. Lain, patah ni lain. Kelantan lain. Oh, patutlah tu. Kalau tak boleh pergi, boleh sambung makan ni. Sambung dulu makan. Makan. Nak pergi? Kopi lagi. Baik. Baik. Makan. Baik. Suasana pagi di Penggalan Hulu, satu daerah di dalam Hulu Perak, begitu tenang dengan awan kabus meliputi keindahan daerah ini yang masih terpelihara kehijauannya. Kesuburan Penggalan Hulu menjadikan ia lokasi yang sangat sesuai untuk tanaman buah durian. Apa perancangan Datuk Seri sekarang ni untuk nak membangunkan lagi ekonomi dekat negeri Perak ni, terutama sekali untuk rakyat-rakyat Perak? Banyak cara kita boleh bangunkan ekonomi seperti yang saya sebutkan tadi tu, untuk kita mengeksploit hasil kekayaan bumi dengan cara yang lestari, tapi dalam masa yang sama juga saya memberi fokus ataupun tumpuan kepada sektor pertanian, kerana kita dapati sektor pertanian ni, maklumlah Syah, di Malaysia ni kita mengimport barang makanan sehingga lebih 55 bilion ringgit setahun. Kita nak makan pun kita harap orang lain. Itu di Perak saja ke? No, di seluruh negara. Jadi ini satu perkara yang saya fikir orang ramai patut tap market ni. Kalau kita sanggup berbakti pada tanah, ianya akan bagi pulangan yang cukup besar kepada kita. Sebagai contoh, tanaman durian. Dah try makan durian di Perak ni, Syihah dah makan durian bila sampai Perak. Satu je Syihah teringin nak rasa. Duri hitam. Blackthorn kan? Blackthorn. Oh, saya bahasa Melayu saya pandai Datuk Seri. Minta maaf lah ya. Bahasa Inggeris baru nak belajar apa Blackthorn kan? Yang tu je. Sebab saya selalu mempromosi kepada orang ramai, kepada orang-orang di barat. Ya, itu dia. Tapi masalah contohnya durian kami di Perak ni, selain daripada Blackthorn, selain daripada Musang King di 24 dan sebagainya, tahun lepas sahaja kita telah mengeluarkan hasil yang membawa pulangan hampir 155 juta ringgit di negeri Perak saja, jualan durian saja. Dengar cerita, kerajaan negeri Perak akan jadikan Penggalan Hulu sebagai hub utama pengeluaran durian jenis Musang King yang sememangnya jadi kegilaan dalam negara kita. Selepas ini, kalau teringin durian Musang King atau yang baik-baik punya, kena sampailah ke Penggalan Hulu. You want durian? Oh ya, dah. Come. Special for you. Kuning one, D24. Yes. Sebelum ini, kebanyakan penduduk di Penggalan Hulu merupakan pekebun kecil getah yang berpendapatan RM1,000 ke bawah, dan sesuatu perlu dilakukan untuk mengubah nasib mereka. Ahli Dewan Undangan Negeri ADUN yang berhormat Aznil Ibrahim telah mengadakan satu kempen pada tahun 2013 untuk membolehkan penduduk di Penggalan Hulu menambah pendapatan dengan kempen Jom Tanam Durian. Kata YB, kempen itu dilaksanakan dengan kerjasama Pejabat Pertanian. Bila saya melihat suasana ini pada hujung tahun 2013, saya adakan program Jom Tanam Durian. Jadi saya adakan program itu bersama dengan Pejabat Pertanian. Pejabat Pertanian pun bagi sokongan yang baik kepada saya ketika itu, dan kita mendapat peruntukan daripada kerajaan. Program itu mendapat bantuan anak-anak pokok durian jenis Musang King dan duri hitam bersama dengan baja beserta kelengkapan untuk para pekebun kecil memulakan penanaman durian. Kini kehidupan mereka sudah berubah. Jadi ketika itu banyak yang menyoalkan kepada saya, mereka ini penoreh getah. Ada pokok getah, jika kita buang pokok getah ganti dengan durian, mereka nak makan apa? Jadi saya bagi idea, simple saja. You kalau ada 3 ekar, you buang 1 ekar pokok getah, 2 ekar lagi you toreh, you makan. Cukup 5 tahun, pokok durian ni dah boleh makan, baru digantikan yang 2 ekar ni. Kata YB Aznil,
Kini, pokok durian yang mula ditanam sudah pun membuahkan hasil. Hari ini, pokok yang kita bagi 2013 dah mendatangkan hasil untuk tahun yang kedua. Syukur Alhamdulillah. Pokok yang kita bagi ketika itu bukan banyak. Seorang 15 pokok. Jadi, pokok yang 15 pokok tu hari ini, satu musim, buahnya lebih kurang sepokok 2,000, dapatlah dia 30,000. Durian yang dikeluarkan dari Pengkalan Hulu dikatakan ada perbezaan dengan durian jenis yang sama seperti musangking di tempat lain kerana kualitinya yang lebih tinggi. Yang di-Pertua Majlis Daerah Pengkalan Hulu, Encik Sapuan Saleh, berkongsi cerita rasa durian yang lebih sedap di Pengkalan Hulu sebabnya lokasi geografinya dan keadaan suhu yang lebih rendah. Durian kita di sini agak berbeza dengan durian yang lain. Di tempat lain walaupun mempunyai jenis-jenis yang sama seperti musangking, duri hitam dan sebagainya. Kerana keadaan struktur tanah kita di sini, selain kita berbukit, kita juga suhu kita di sini agak rendah. Jadi itu menyebabkan durian kita lebih manis dan juga berkualiti. Bagi saya lebih berkualiti. Jadi saya rasa itu merupakan salah satu tarikan utama kita di sinilah. Sekarang makin ramai tau nak jadi pengusaha dusun durian yang ada kat Pengkalan Hulu. Berbagai bangsa dan latar belakang ambil kesempatan terhadap keadaan tanah yang subur di Pengkalan Hulu. Keluasan tanah yang digunakan untuk dijadikan dusun durian ini juga amat luas, kira-kira 800 hektar sehingga tahun 2019. Demikian menurut penolong pegawai pertanian Pengkalan Hulu, Muhammad Nazri Ishak. So, program Jabatan Pertanian memang menggalakkanlah petani-petani di kawasan Pengkalan Hulu ni untuk ditanam kelong-kelong yang bermutu tinggi dan mendapat pasaran yang tinggilah di pasaran seperti D197 musangking, D200 duri hitam, D24, D160 tekka dan D168 IUI. Bagi seorang bekas jurutera di Pelabuhan Pulau Pinang, Azham Ibrahim, 2 tahun lepas kan beliau menceburi bidang pertanian kerana menyedari keuntungan dan peluang di dalam bidang ini jauh lebih baik. Beliau yang turut mengusahakan hotel dan homestay kini sudah pun memiliki dusun durian di Pengkalan Hulu. Kerana saya dapati pertanian ini lebih bagus, lebih lebih menambahkan pendapatan kita daripada sumber-sumber lain. Saya dah mencuburi bidang pertanian selama 2 tahun dan hasil dia sangat-sangat lumayan kalau kita bandingkan dalam benda-benda lain, construction ke ataupun apa-apa sajalah. Sebab tanaman durian ni sekarang ni pulangannya cukup tinggi. Satu keunikan di Pengkalan Hulu ni adalah para pengusaha tanaman durian di sana terdiri dari pelbagai bangsa dan mereka sama-sama mengusahakan tanaman durian dan menikmati pulangannya juga bersama. Bagi Encik Pravin Ramalingam, beliau sering ke kebun durian milik ayahnya ketika masih kecil dan berusia kira-kira 5 tahun dan kini beliau sendiri mengusahakannya. Minat dengan durian dalam diri beliau timbul kerana baginya penjagaan pokok durian ni adalah satu seni. Dia lain daripada sawit, tanaman getah dan sebagainya sebab dia berubah ikut cuaca dan faktor-faktor lain. Jadi untuk nak menguasai dia, kita kena pandai untuk menilai pokok tu. Pembajaan dia special sikit, pengairan dia pun special sikit. Dia nak air tapi dia tak nak terlalu basah. Jadi itu semua satu orang kata challenge lah, cabaran bagi kita macam mana kita nak buat supaya pokok tu sihat dan memenuhi kehendak dia. Para pengusaha durian akan menghantar buah-buah yang baru gugur ke satu pusat pengumpulan durian yang akan diproses menjadi paste untuk tujuan ekspor. Setiap hari, suasana di pusat perkenaan sentiasa sibuk dengan kehadiran pekebun durian yang menghantar hasil mereka. Untuk satu musim durian, pusat pengumpulan durian berkenaan boleh menghasilkan kira-kira 10 tan paste isi durian untuk diedarkan ke tempat lain. Ikut buah. Kalau banyak, dapat banyak. Lebih kurang ada dah 20,000 pun ada dah. Macam kahwin punya, macam kampung punya macam ni, dapatlah 5-6 ribu macam tu dapatlah. Pekebun durian di Pengkalan Hulu ini, bila tiba bulan Julai, Ogos, September, berpusu-pusu mereka serbu kedai emas di Pengkalan Hulu. Kalau tak percaya, anda cuba tengok visual ni. Asal
macam-macam ada di negeri Perak. Moh kita kenal Perak. Tengok atas bukit, makanan terbaik, durian yang paling sedap, sungai, gunung, ganang, segala-galanya yang terbaik hanya di Perak. Saksikan Moh Kenal Perak setiap hari Khamis jam 5.35 petang bermula daripada 3 September 2020 hanya di TV3. Buat koma yang ingin ke Kelantan dari Perak, pastinya daerah Gerik akan menjadi laluan koma sebelum masuk ke Jalan Raya Timur Barat. Koma semua mesti merentasi Tasik Temenggo yang menempatkan Taman Negeri Royal Belum. Gerik merupakan daerah utama di Hulu Perak dan bersempadan juga dengan Kerajaan Reman dahulu. Raja Reman menceroboh masuk ke Gerik dan menawan Kelian Intan dan Keroh. Keroh ni nama lama. Nama sekarang Penggalan Hulu lah. Pulau Banding di Tasik Temenggo di dalam daerah Gerik sudah terkenal dan menjadi tumpuan para pelancong untuk menikmati keindahan hutan hijau dan tasik yang bersih. Hutan Belum diisytihar sebagai Royal Belum oleh Sultan Perak almarhum Sultan Azlan Shah pada tahun 2003. Ia diwatakan di bawah enakmen Perbadanan Taman Negeri Perak 2001 oleh Kerajaan Negeri Perak pada 17 April 2007. Kawasan seluas 117,500 hektar telah diwatakan sebagai Taman Negeri Royal Belum. Di daerah Gerik juga ada satu festival yang agak unik, iaitu Pesta Menyauk Ikan Loma, sejenis spesies ikan yang ada di Sungai Rui yang popular untuk dijadikan ikan perkasam. Tukar promosi. Kita bagi orang kata maklumat kepada orang luar supaya mereka tahu kita ada aktiviti ikan loma yang aktiviti ni tak ada langsung di tempat lain. Daripada peringkat di bahagian kampung pula kita sediakan maklumatlah supaya mereka ni bersedia untuk menerima kedatangan pelancong-pelancong daripada luar. InsyaAllah. Oh tu dia dapat dah. Tu aku kata. Dapat besar. 2 ekor sekali. 2 ekor sekali lama. Gerik dulu dia tangkap ikan, sauk ikan ni dia lebih kepada untuk makan sendiri, untuk stok musim hujan. Tak boleh nak motong getah dia. Sekarang ni orang sauk ikan dapat banyak dia jual ataupun dia proses balik rumah, proses buat perkasam, dia akan komersialkan perkasam tu. Perkasam Gerik ni antara perkasam terbaik di Malaysia lah. Daerah yang ketiga di dalam daerah Hulu Perak ialah Lenggong. Menurut Ahli Parlimen Lenggong yang juga Menteri Tenaga dan Sumber Asli, Datuk Dr. Syamsul Anwar Nasara, bertempat di Hulu Perak, satu kawasan akan dijadikan lokasi geopark seperti terdapat di Langkawi. Lenggong ini istimewanya diiktiraf tapak warisan dunia UNESCO. Ya. Kalau kita pergi lebih kurang dalam 2 km dari sini, ada nama dia Bukit Bunuh. Bukit Bunuh. B-U-N-U-H, Bunuh. Bukit itu adalah tempat awal manusia di rantau ini, bukan di Malaysia. Lenggong, di Perak atau di Malaysia, tapi di rantau Asia ini. Serius itu? Ya, sebab di situlah ada bukti batu meteor jatuh. Ya. Dan manusia telah pun tinggal itu sejak 1,830 tahun dulu. Itu yang menjadi penyebab utama kawasan ini diiktiraf sebagai tapak warisan dunia UNESCO. Jadi bila ada itu, maka membangunlah kawasan ini sebagai pusat yang dihadiri oleh berbagai pihak. Ia sedang dibangunkan sebagai kawasan lembah lembung tapi sebagai tapak warisan dunia. Dan insya-Allah kita akan isytiharkan kawasan ini telah pun disetujui untuk menjadi kawasan geopark kebangsaan yang sedang dibuat mapping ketika ini. Kalau bak makan di Lenggong, restoran Tasik Rahban lah tempatnya yang sentiasa menjadi kunjungan orang khususnya waktu hujung minggu dan cuti persekolahan. Orang yang berkunjung di sini mengidam nak makan ikan tenggalan bakar yang jadi kegilaan walaupun harganya agak mahal yo. Makan pun udah, minum pun udah. Mohlah kita sama-sama ke tempat lain pula. Ke mana kita lepas ni? Moh Kenal Perak.
Aku tak pernah tengok orang makan durian macam ni. Tak pernah tengok? Tak pernah tengok. Beriung-riung makan. Sekali kulit-kulit dia makan. Lah ni dah tengok dah. Sedap? Sedap Malulah. Tak pernah tengok. Okey. So pada korang semua yang nak tengok ke mana lagi Syihah nak jelajah kat negeri Perak ni, jangan lupa untuk saksikan saya Syihah Zikir dan saya Zul Huzaimi Marzuki dalam Moh Kena Perak. Makan. Semua makan? Makan lagi. Tak nak? Tak mau. Tak payah. Cemuh dah makan ni. Sedap. Satu kali di depan istana Kelly, masuk tasik cermin boleh juga OOTD. Tengok orang hutan panjat pokok tinggi-tinggi, dekat Bukit Merah jangan lupa kita pergi. Biar pape asal bergaya, yang pentingnya kita bahagia. Program Moh Kenai Perak itu tadi dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Perak.